إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وشيخنا أستاذنا وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Dan lagi pula apabila kasih akan seseorang hambanya, Allah Ta'ala ni, apabila Allah Ta'ala itu kasih akan seseorang hambanya, maka dibala akan dia. Allah Ta'ala membala akan hambanya. Dan kita apabila kasih kita akan seseorang, kita berikan berbagai-bagai nikmat yang dapat lazat dengan dia. Itu bezanya ya. Allah Ta'ala ni apabila kasih dia akan seorang hambanya, dia berinya ujian kepada hambanya supaya hambanya ingat akan dia dan kembali ke pangkuannya. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala bila kasih dibaginya juga nikmat ya, iman dan Islam dan hidayah. Ada juga ya kalau dia dah kasih. Tapi kalau Tuhan tu kasih bagi orang-orang yang berdosa, maka Allah Ta'ala balakan dia supaya dia sedar daripada dosa dia dan dia bertaubat. Sebab banyak orang ni bila dia senang lenang dia lupa Allah, bila dia susah baru dia ingat Allah, maka Allah Ta'ala balakan. Tapi jangan kita silap faham pula. Kalau begitu Ustaz, kita minta bala dengan Allah lah, supaya Allah Ta'ala bagi, supaya Allah Ta'ala kasih kita. Jangan begitu, tak boleh. Kita jangan, tidak disuruh untuk minta bala ya. Saya teringat guru saya dulu, Haji Bakri, bercerita ada seorang abid, orang kuat beribadat, bila dia dengar hadis ni, maknanya dia minta bala dengan Allah. Allah Ta'ala bagi dia bala yang amat teruk, sampai tak terlayan dia, tak lalu dia mengatasinya. Baru dia sedar, baru dia taubat ya. Jangan kita minta bala. Udah ngaji balik ke rumah kita minta bala ya tak, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Tuhanku, anugerahkan aku bala supaya engkau sayangkan aku, tak sampai nyuruh ya. Tapi bila Tuhan kehendak, maknanya diberinya bala, kita kena redha dengan qada dan qadar dia. Tapi lebih baik Tuhan sayangkan kita, Tuhan bagi nikmat pada kita. Ya tak? Macam contohnya ada hadis kudusi kata, sesungguhnya hamba aku ini, aku suruh mereka ini melakukan perkara yang wajib, maka mereka melakukan semua perkara yang wajib, dan mereka tambah dengan amalan-amalan sunat, sehingga kata dia, aku kasih akan mereka, mereka kasih akan aku. Nampak tak? Bila kita buat amalan sunat banyak, maka Allah Ta'ala kasih pada kita, dan kita kasih akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dia kata, hati dia yang berfikir itu yang aku redha, mulut yang bercakap yang aku redha, mata yang melihat yang aku redha, telinga yang mendengar yang aku redha, tangan yang memukul yang aku redha, kaki yang melangkah yang aku redha. Nampak? Jadi ini Tuhan sayang juga setelah kita beramal ibadat, terutama benda sunat. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya amal ibadat yang banyak atas dunia ni malah sunat. Wajib tak banyak, semayang 5 waktu je, semayang Jumaat, ya tak? Habis-habis puasa, yang banyak puasa sunat sepanjang tahun ada. Yang banyaknya semayang qabliyah ba'diyah. Ya, semayang rawatib, itu banyak. Semayang malam, berapa lalu kita buat, itu yang paling banyaknya. Zikrullah.
Zikir lepas semayang tu hak lepas semayang, tapi zikir-zikir yang lain banyak, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, merupakan tanaman syurga. Diambil oleh Rasulullah daripada Nabi Allah Musa semasa dia pergi naik Isra Mi'raj ke langit, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi ini tanaman syurga. Banyak kita boleh buat, tak berhenti-henti mulut kita, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi biar kita minta yang kita nak, biar kita baik, kita sehat, kita senang hidup, kita kaya, kereta 4-5 biji, rumah ada 7 bilik, 4 bilik ayah, tuan-tuan, bini ada 4. Ya. Macam dengar bini ada 4 tu habis tempik belaka. Tuan-tuan, ya. Kemudian Tuhan sayangkan kita. Sebabnya harta yang ada pada kita itu tak lekat di hati, lekat di tangan. Bila Islam tak, bila orang fakir tak, bila masyarakat tak, bila perjuangan Islam tak, dia bagi. Ya. Orang ini masih lagi dalam kategori orang yang zuhud. Tuan-tuan, ya. Itu yang kita nak. Ya, tuan-tuan. Siapa tak nak kaya? Ya, kita kaya. Biar kereta besar. Takkan kita kancil aja, minta maaf, bukan nak menghina orang kancil, itu yang dia lalu. Sesekali nak tukar Myvi je tak? Lepas Myvi nak Alza pula. Lepas Alza pula nak Vios pula, ya tak? Lepas Vios pula nak pula apa nama kereta Innova pula. Lepas Innova nak Arus pula. Jadi tuan-tuan, yo kita kaya, ya tak? Yo kita senang. Biar kita mudah hidup kita, tidak ada masalah. Tapi ingat, jangan lupa Allah itu saja. Allah Ta'ala pula kasih kita, habis kira, tuan-tuan. Ya. Dengan sebab itulah, ya, saya ingat lagi sahabat Rasulullah, Adi bin Hatim nama dia. Adi bin Hatim ni, tuan-tuan, dia Kristian. Dia pakai salib sini. Dan Rasulullah tengok, Rasulullah baca ayat Quran. Ittakhzu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka ni orang Kristian ni menjadikan rahib-rahib, padri-padri, pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang lain daripada Allah. Kata Adi bin Hatim, kami tak menyembah rahib, pendeta, tetapi kamu haram apa yang mereka haramkan, kamu halal apa yang mereka halal. Itulah menunjukkan kamu ni menyembah mereka. Lalu Adi bin Hatim tak tahu lebih banyak lagi tentang Islam ini. Lalu diikut Nabi Muhammad sampai ke rumah. Kalau aku peluk Islam, ya Rasulullah, ya Muhammad, apa yang aku dapat? Ya, apa yang aku dapat? Apa kata Rasulullah, tuan-tuan? Kamu akan dapat kaya. Kaya. Ya, tuan-tuan. Lagi, kalau aku peluk Islam, apa yang aku dapat Rasulullah? Kamu akan dapat keamanan. Sehingga seorang perempuan daripada negeri Qadisiyah 500 km nak menuju ke Madinah ini, tidak siapa yang mengusik. Jalan siang malam, naik unta seorang-seorang diri, perempuan cantik. Aman. Lagi, bila mati masuk syurga. Apa nak lagi? Atas dunia kaya, aman, mati masuk syurga. Atas dunia udah hidup sengkek, kesurau tak mau nyeru. Betul tak? Orang ngaji buat tak reti je. Ya. Semayang, engkap, tak engkap. Kadang buat, kadang tidak. Ya tak? Kerja pun tak banyak mana gajinya. Melawan Allah lagi. Derhaka Allah Ta'ala lagi. Buat apa? Dengan sebab itu, tuan-tuan, orang yang Tuhan benci, dan Tuhan benci ialah orang yang sombong. Tapi Tuhan lebih benci orang yang bodoh dan sombong. Udahlah bodoh, sombong pula. Orang yang Tuhan tak suka, orang yang Tuhan tak suka ialah orang yang apa tadi? Bodoh tadi, bodoh sombong. Miskin. Udah miskin, sombong pula. Udahlah bodoh, miskin, sombong pula. Ya. Itu Tuhan paling tak suka. Sombong Tuhan tak suka, tapi miskin dan bodoh lebih Tuhan tak suka, tuan-tuan. Jadi kita ni biarlah, maknanya walaupun kita miskin, kita diuji oleh Allah, tapi kita hampirkan diri Allah Ta'ala. Ini adalah miskin. Susah, tuan-tuan. Cari makan susah zaman-zaman Covid ni, tuan-tuan. Bodoh pula lagi, degil pula lagi. Tak peduli akan hukum makam. Orang macam ni payah lah, tuan-tuan. Buat 4 tahun gunanya.
Itu sebab saya sebut baru ni ada khutbah Jumaat dulu, yang sudah dulu apa, dia suruh orang datang pergi mengaji kan. Mengaji. Saya khutbah yang kedua saya bacakan ayat hadis, tuan-tuan. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlak. Jadilah kamu orang yang mengajar kalau kamu tahu, atau kamu belajar kalau tak tahu, atau kamu mendengar. Jangan jadi orang yang keempat, ngajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, fatahlak, binasa. Binasa, dunia akhirat binasa, tuan-tuan. Orang yang belajar, dia ada kitab dia. Ni macam tuan-tuan ni kan, ada kitab, ini orang belajar. Ataupun tak ada kitab, ada buku catatan, belajar. Yang tak ada kitab, buku catatan pun tak ada, mendengar. Dapat pahala juga, tapi mendengar. Tak dapat nak buat rujukan balik ke rumah sekarang. Tuan-tuan tak ada kitab ni, orang yang hebat pemikiran, kuat ingatan lah tu. Mudah-mudahan, amin. Ya, tuan-tuan. Ya. Ini tidak. Apa pun tak ada. Tiba-tiba tuan-tuan macam mana? Dia nak jadi orang yang bertakwa, yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan cuba balakan dia. Kalau bala pun tak reti juga bahasa tuan-tuan, maka masalah lah. Masalah. Ya. Macam Zunnun Al-Misri, saya tengok seorang perompak, polis tapi merompak harta orang. Jahat, duduk naik kelab. Apa tuan-tuan? Allah Ta'ala matikan bini dia. Allah Ta'ala matikan bini dia sebagai bala. Yang amat dia sayang, yang amat cantik. Udah mati bini tuan-tuan, lagi teruk. Dia pergi lagi angel dekat kelab malam. Allah Ta'ala matikan pula anak perempuan dia yang cantik tu pula. Anak perempuan kecil yang cantik pula. Tuan-tuan. Ya. Daripada situ tuan-tuan, dia tak boleh, dia terus melakukan amal-amal kejahatan juga. Satu malam dia bermimpi, berada di satu tanah lapang. Tiba-tiba ada naga ular yang besar mengejar dia. Dia kejar-kejar, dia lari tengah-tengah, jumpa satu orang tua tengah padang. Tua betul udah dhaif. Tolong aku. Dia kata, macam mana tolong kamu? Aku pun lemah. Cik, kamu pergi ke sana nun. Kata, kejar lagi, pergi tengok. Depan tu jurang api neraka. Naga dah dekat ni. Kemudian dia lari penuh ke kiri, dia lari terus kepada satu bukit. Di hadapan bukit itu ada gua. Tiba-tiba daripada gua itu ada jendela, muncul seorang kanak-kanak perempuan. Dipegangnya tangan Zunnun Al-Misri ini, dia dalam mimpi. Dihalau je naga begitu. Naga dia terus lari. Lalu dia kata, apa maksudnya tadi yang aku jadi macam itu tadi, hai budak? Dia kata, naga itulah dosa awak, dia kata. Yang awak buat sampai sekarang ni, tak habis-habis. Dia akan mengejar awak. Orang tua itu, itulah amalan awak yang selalu sedikit, tak dapat nak membantu dosa awak. Tak dapat nak cover awak punya dosa. Selalu sedikit. Tu dia, awak lari terus ke jurang neraka. Nasib baik datang kemari jumpa saya. Kamu ni hebat benar, pegang tangan aku, kamu tarik aku, kamu halau naga tu pergi. Kamu siapa? Akulah anak kamu yang mati kecil dulu. Nampak tuan-tuan ya? Jangan jadi Zunnun Al-Misri pula. Jadi Zunnun Al-Misri. Habis lepas itu nak tunggu mimpi, tak kucing. Nak tunggu mimpi. Nak mimpi dengan Rasulullah konon, nak jumpa Rasulullah, baru nak bertukar. Nak dengar suara, baru nak bertukar. Tak mahu ya tuan-tuan. Macam kes ada satu orang laki-laki abid yang nak berzina. Tiba-tiba datang suara. Pergi masuk bilik air, pergi berak dulu. Pergi berak. Dia pun pergi berak. Tengah berak, ambil tahi kamu. Dia pun ambil. Sapu kat muka kamu. Sapu kat muka. Basuh punggung kamu, kemudian keluar. Dia keluar, siapa perempuan yang nak muka dia penuh tahi? Itu Tuhan nak halang dia daripada melakukan perkara yang zina. Takkan nak nunggu habis tu? Kita yang ada ni, anak sihat,
Tuan-tuan, saya ingat lagi saya ngaji Hamdan tu tuan-tuan. Ingat lagi. Masa itu saya duduk lorong 4 rumah awam, baru lepas kahwin. Saya ngaji Hamdan. Naik kereta dengan Cikgu Sufian, Taman Seri Setia. Itu saudara saya. Orang Haji Hamdan kata, hidayah ni ada 3 kata dia. Dalam kitab Hikam. Ada hidayatul din, hidayatul tabi'i, hidayatul qalbi. Hidayatul din, kita dilahirkan dalam beragama Islam. Alhamdulillah, kita dapat hidayah dah, iaitu kita beragama Islam, kita beriman. Alhamdulillah, sudah ada cantik dah. Hidayatul tabi'i, kejadian kita ni sempurna. Tak ada buta, tak ada capek, tak ada pekak, tak ada bisu. Tabiat diri zahir kita ni, hissi kita ni, elok semua. Yang ketiga kita perlu cari hidayatul qalbi. Hidayah yang terdapat di dalam hati. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk hidayah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak akan dapat taufik melainkan dengan Allah. Ini yang kita nak cari sekarang ni. Tuan-tuan, kita dah ada hidayatul din, dah ada. Hidayatul tabi'i dah ada. Cari satu lagi je. Mula suara kuat, bukan marah dah, semangat je. Suara dah serak. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru semalam dapat berita Ismail Johari itu sama-sama dengan saya dulu masa menubuhkan Dewan Pemuda kawasan Teluk Intan. Masa itu saya ketua pemuda yang pertama di AJK saya. Dan dia adalah guru kanan sekolah menengah vocational. Lepas itu jadi ketua di mana ke? Malam aksiden, anak dia aksiden. Di mana? Lu Sungkai mana ke? Umur 24 tahun, 2 orang mati dan anak dia pun mati. Tuan-tuan, baru kahwin setahun. Saya dengar sedih betul. Sedangkan saya sudah mengalami anak saya umur 24 tahun berapa ke dulu meninggal dunia. Tuan-tuan, anak saya yang tua. Sedih sungguh dan saya rapat dengan dia ni. Jadi saya pun bagi dengan dia takziah dengan telefon. Malam pergi sembahyang dekat masjid Taqwa pukul 9 malam, ramai orang sembahyang, penuh masjid tu. Dia kata, saya redha ustaz, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Cakap itu semua orang boleh cakap, sampai ke hati atau tidak? Itu satu bab juga. Kalau sampai ke hati, alhamdulillah. Kalau tak sampai ke hati, wallahu alam. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, aku redha apa yang Tuhan bagi ujian pada aku ni. Kerana ujian ini menghapuskan dosa. Dengan sebab itu tuan-tuan, apabila kita dapat bala, dapat ujian, kita baca apa tuan-tuan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan bagi 3 perkara pada kita. Dibagi 1 pahala, dihapuskan dosa dan diberikan rahmat pada kita. 3 perkara. Baca lagi doa. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, Tuhan, aku jauhlah aku daripada musibah ini dan gantikanlah musibah ini dengan yang lebih baik. Tidak. Aksiden kereta Maidi, dapat pula kereta BMW contohnya. Hilang selipar Jepun, dapat kasut Johnson umpamanya. Ya, tuan-tuan. Ini adab kita dengan Allah SWT. Tapi kadang-kadang bila kita menerima ujian, habis lupa belakangnya. Tak patutlah Tuhan ini, orang tu elok je apa je. Aku je yang kena pun. Padahal anak dia sama sekolah, sama-sama pergi sekolah, tak ada apa pun. Anak akulah yang apa ini, itu kata kita. Ya. Tapi kalau bagi orang yang dah mengaji, tuan-tuan malam dah mengaji, ada berapa orang? Ada 18 orang. Daripada 1000 lebih saya pun duduk di rumah awam ni ya. Ya ke? Tahniah tuan-tuan. Daripada 1000 lebih ni ada 18 orang. Ya. Termasuk dalam golongan yang sedikit. Ya. Sayyidina Umar memandakkan orang dalam sedikit. Allahumma ja'alni minal qalin. Dia berdoa depan Kaabah. Allahumma ja'alni minal qalin. Ya Tuhanku, jadikanlah aku daripada orang yang sedikit. Bukan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar khalifah. Dia dengar satu orang tua berdoa begitu. Kata dia, baik pakcik, kenapa pakcik minta sikit, orang minta banyak?
Wahai Amirul Mukminin, dia kata sesungguhnya ayat ini ada dalam Al-Quran. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sikit sangat hamba aku yang bersyukur akan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang datang malam ni daripada beribu yang duduk di rumah awam ni, tuan-tuan adalah orang yang bersyukur. Insya-Allah masuk syurga. Insya-Allah. Cakap kuat sikit. Baru ada respon. Ketika saya seorang yang cakap. Buat macam Indonesia. Bila bagi salam, Assalamualaikum, habis semua menjawab. Amin, ramai-ramai. InsyaAllah ramai-ramai. Baru nampak kita ni macam gaya bersungguh-sungguh. Ya, tuan-tuan. Jadi insya-Allah, tuan-tuan. Jadi kita kena redha dengan apa yang Tuhan uji kepada kita. Terutama saya yang bercakap ni lah. Nombor satunya, tuan-tuan. Ya. Kata Ishaq ibnu Rawih, seorang ulama, dan barang siapa mensifatkan Allah Ta'ala, maka kata dia, diserupakan sifatnya itu dengan sifat seseorang daripada makhluk. Bila dibayang Allah Ta'ala dia bersifat mendengar macam mendengar makhluk. Bila melihat macam melihat makhluk. Tuhan ada rasa sedih. Ya tak? Tuhan bertempat umpama. Tuhan duduk di atas arasy. Jadi bersemayam di atas arasy macam yang di-Pertuan Agong duduk bersemayam di istana negara. Digambarnya macam itu. Jadi sudah serupa bukan? Diserupanya dalam gambaran otak dia dengan Allah Ta'ala, dengan makhluk. Maka iaitu jadi kafir. Kafir. Tuan-tuan, ini isim fa'il ni. Jadi kafir. Murtad, dia keluar. Dia tak kata kufrun. Kufrun, kalau kufur, mungkin kufur nikmat, mungkin kufur i'tiqad. Kalau kafir, kufur i'tiqad. Kufur nikmat berdosa, tak murtad. Tapi kalau kufur i'tiqad, jadi kafir, jadi murtad. Dengan Allah yang amat besar. Kata Naim anak Hamad, barang siapa menyerupakan Allah, yakni diiktikadkan bersamaan Allah dengan suatu daripada makhluk ini, maka bahawasanya kufur ia. Ini kufur i'tikad, tuan-tuan ya. Dan barang siapa engkar ia akan barang yang mensifatkan Allah Ta'ala dengan akan dia dengan dirinya, maka sebenarnya kufur ia. Serupa macam tadi juga. Ya, Nu'aim bin Hamad tadi ni, kalau kita serupakan Allah Ta'ala dengan segala makhluk, maka tuan-tuan jadi kufur i'tiqad dia tak boleh. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada umpama sesuatu pun Allah Subhanahu wa taala dengan makhlukat ini. Tak ada ya. Jadi jaga baik-baik dalam gambaran kita itu, dalam pemikiran kita itu ya. Kalau pemikiran kita ada itu, kita kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, na'udzubillahi min zalik ya. Kena sebut benda macam itu. Kita takut dibawa, dilerit-lerit oleh syaitan. Perasaan macam itu ya tuan-tuan. Kata Abu Ishaq seperti ini. Kata Abu Ishaq, orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan sifat makhluk tadi ni, telah ijma' alul haq, ulama-ulama yang sebenar, ulama-ulama muhaqqiqin ya. Siapa yang bercakap begini? Seluruh ulama muhaqqiqin ijma'. Melawan ijma' kafir, tuan-tuan. Kalau melawan khilaf, tiada kafir, tiada mengapa ya. Atas bahawasanya sekalian barang yang dikata orang pada ilmu tauhid itu, kata dia, barang yang dikata orang pada ilmu tauhid terhimpun di dalam dua kalimah ini. Kalimah ini yang mana? Salah satu daripada keduanya, iktikad kita bahawa tiap-tiap barang yang terupa sangka-sangkaan kita daripada menyerupai daripada segala yang baharu ini, maka Allah Ta'ala itu bersalahan ia akan dia, kerana bahawasanya ia dapat rupakan pada waham itu makhluk bagi Allah Ta'ala. Kalau seseorang itu
dia merupakan Allah Subhanahu wa taala itu dengan rupa-rupa makhluk umpamanya, dia kata dia ada dua kalimah ya, ada dua bab dalam perkara ini menyerupakan Allah Taala itu dengan makhluk ni, ada dua bab, ada dua perkara, ada dua rupa. Satu dia kata yang pertama, dia kata kalimah yang pertama bahawa beriktikad dia, berpegang dia dengan sangka-sangkaan yang menyerupa daripada segala yang baru Allah Ta'ala itu, maka sebenarnya Allah Ta'ala itu bersalahan, berbeza dengan segala makhluk, segala yang baru akan dia, kerana bahawasanya ia dapat rupakan waham itu makhluk bagi Allah Ta'ala. Waham ni tuan-tuan, berat mengatakan tidak, sikit mengatakan ya. Ya, 51% mengatakan tidak, menafi, 49% mengatakan ya. Itu waham. Sangkaan dia itu adalah sangkaan yang waham, tak bertepatan dengan orang yang punya ilmu pengetahuan. Ingat dulu tuan-tuan, kita dah belajar, keluar daripada orang yang berilmu tu ada berapa perkara, ingat? Lupa ni. Jahil, zan, syak, waham. Dia kena yakin. Itu dia. Itu makhluk bagi Allah Ta'ala. Bermula Allah Ta'ala itu yang menjadi akan dia. Menjadi akan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, iktikad kita bahawasanya zat Allah Ta'ala itu tiada menyerupai dengan sesuatu daripada makhluk dan tiada sunyi ia daripada bersifat dengan segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Ini yang iktikad yang sebenarnya. Yang satu tadi dua kalimah. Kalimah yang pertama dia kata ada persamaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Yang kedua tiada bersamaan kerana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sama ada sifat Allah Ta'ala atau zat dia atau perbuatan dia atau hukum hakam dia. Dalam kitab sebut zat, sifat, af'al. Tapi zaman moden ni tuan-tuan, orang menyengutukan Allah Ta'ala, menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Dan terkadang-kadang dia menganggap hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. Yang menyebabkan mundur ni kita ni ialah kerana kita melaksanakan Islam. Kita di sini WHNCR apa namanya, menggalakkan kita ni supaya memberikan kebebasan kepada agama kita, nak murtad ke tidak ke suka hatilah, tiada undang-undang yang mengawal, dan diberi kebenaran supaya dapat pergaulan bebas. Bila berlakunya perzinaan di tempat sunyi dan tempat persendirian, tidak boleh ditangkap dan dihukum mengikut hukum syarak. Ini yang dilaksanakan oleh bangsa-bangsa bersatu. Yang ini dia bawa nak dilaksanakan di Malaysia. Tapi alhamdulillah kerajaan Malaysia tak setuju. Dan apabila PS memerintah, ini yang nak dibuat oleh DAP. Laknatullah ini. Ini yang nak perjuangkan oleh DAP ini. Tuan-tuan. Itu sebab kita kata DAP ni kapal harbi. Wajib diperangi. DAP kapal harbi, wajib diperangi. Habis satu dunia tengok. Tuan-tuan ni, mana boleh? Orang yang berzina boleh merosakkan keturunan. Dia adalah hukum hudud di antara dia dengan Allah Ta'ala. Sabit kesalahan, tiada siapa yang boleh memaafkan dia. Mesti dia dikenakan hukuman. Dengan syarat ada 4 saksi, 8 biji mata, saksi yang adil melihat, ibarat golok dalam sarungnya. Ada syarat dia keras tuan-tuan. Hukum membunuh tuan-tuan. Dalam Islam, bila sabit kesalahan dia membunuh, maka dia kena hukum qisas. Dibalas dengan qisas.
dibalas bunuh. Tetapi dia boleh dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh. Tak apalah, kita tolonglah maafkan aku ya. Aku tak sengaja hari tu. Kalau aku mati, siapa nak tanggung anak isteri ku? Keluarga si mati kata, tak apa, aku maafkan kamu. Dia bebas. Ataupun aku maafkan kau dengan syarat kamu bayar dengan harga 500,000. Dia kena bayar. Dan berapa yang dia mampu? Ini dalam Islam. Apabila orang keluarga yang kena bunuh tadi sudah reda, maka tidak timbul rasa balas dendam. Nampak tak? Maka amanlah dunia kita ni. Itu kan. Saya teringat kisah, saya dah cerita dulu. Kau tuan-tuan lupa. Ada satu orang ni, dia pegang kapak kecil, dia pergi buat landscaping, dia ke kebun. Dia pergi tebang betulkan kebun orang. Datang satu orang lelaki, caci maki dia. Dia kata jangan. Dia caci maki lagi. Jangan, caci maki lagi. Dia kapak ni kepala orang tu, mati orang tu. Keluarga si mati bawa jumpa Rasulullah. Ceritakan benda ni. Oh, begitu ke? Kata dia, kamu maafkan dia, tetapi si pembunuh ini, dia kata, hendaklah memberi bayaran, diat. Aku ni tak ada duit, tak ada harta ya Rasulullah. Keluarga tak ada, keluarga pun tak ada. Aku yang ada, pakaian aku ni dengan kapak aku itu yang ada. Kalau begitu Rasulullah kata pada keluarga yang mati tadi, bawalah dia, kamu hukumlah dia, balas bunuh. Kedua-dua mereka berpaling nak pergi balas bunuh. Lalu Rasulullah merungut seorang-seorang, kalau kamu balas bunuh dia, kamu pun serupa juga pembunuh juga. Dengar di keluarga yang si mati tadi ni, dia berpaling jumpa Rasulullah. Apa Rasulullah cakap tadi? Kalau kamu bunuh dia, mana kamu serupa dia juga sebagai pembunuh. Taubat dia, aku bebaskan kau. Ini Islam, tuan-tuan. Islam. Samakan dengan hukum yang ada atas dunia kita ni, tuan-tuan. Siapa yang mati terbunuh, bila sabit kesalahan, dia pergi merayu kepada Privy Council, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, tiba-tiba rayuan dia diterima, dia dimaafkan. Keluarga menyumpah marah, tuan-tuan. Tapi dia bebas. Sedangkan keluarga orang tu dah mati terbunuh. Bukan keluarga yang memaafkan. Ini Islam. Samakah hukum Allah dengan hukum manusia? Tak sama. Tak sama. Nah, sebab itu kita kata, bila tak sama, politik Islam menggunakan hukum Islam. Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Politik sekular menggunakan pemikiran dan falsafah. Yang satu daripada ideologi pemikiran manusia, yang satu daripada Allah. Mana yang lebih baik? Tentu daripada Allah Ta'ala lebih baik. Kalau kita kata falsafah atau pemikiran manusia yang lebih baik, murtad, tuan-tuan. Saya ulang, kalau kita kata Allah, politik manusia lebih baik daripada politik yang berdasar Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas, murtad hukumnya. Inilah guna kita ngaji sifat 20. Dia ke situ perginya, kepada amalan harian. Tuan, harap tuan-tuan boleh faham. Sekarang ni banyak orang terlanjut cakap, tambah tengah heboh-heboh sekarang ni tentang politik. Sekarang ni tengah kecoh-kecoh. Udah elok-elok Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Udah elok-elok negara ni berpadu, orang Melayu Islam berpadu. Datang Anwar Ibrahim kacau. Mengapa dia kacau lagi? Orang dia elok-elok kacau. Kata Tan Sri Muhyiddin Yassin dah tumbang, tak ada pengikut lagi. Kau tak ada, mengapa kamu kacau-kacau demo ni? Ahli parlimen tu udah elok-elok. Ini tuan-tuan tak boleh sebenarnya. Apa itu ya? Ngajilah ngaji, ya. Baik. Insya patut kita berhenti. Jadi kita nak kena cari tempat berhenti. Telah berkata Ja'far As-Sadiq rahimahullahu taala, bersahabat aku 400 orang sufi. Ja'far As-Sadiq ini, tuan-tuan, dia telah bersahabat dengan 400 orang ahli tasawuf. Dan aku tanya akan mereka itu daripada 4 masalah. Maka tiada seorang pun menjawab akan daku. Seorang pun tak jawab.
Maka duka citalah aku kerana yang demikian itu. Maka aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi aku. Tiba-tiba Ja'far As-Sadiq tadi dia mimpi. Maka bertanya ia akan halku. Rasulullah bertanya, "Wahai Ja'far As-Sadiq, apa hal kau ni? Apa masalah kau?" Maka aku habar akan Rasulullah dengan demikian itu ada 4 perkara jadi masalah aku. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tanya olehmu akan daku akan masalahmu itu." Maka berkata aku baginya, "Apa hakikat tauhid? Apa hakikat tauhid dan apakah had akal, yakni tarikh akal, dan apakah had tasawuf dan apakah had faqih?" Maka sabdanya, cukup sekadar itu dulu, kita sambung bulan depan, ya. Nah, tuan-tuan yang tak datang bulan depan rugi. Sebab ini syok ni. Memang digantung di situ bagi suspend. Jadi soalannya, kata dia Ja'far As-Sadiq kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagi tahu aku apakah hakikat tauhid?" Apakah hakikat tauhid? Apakah had akal, yakni tarif akal? Apakah had tasawuf? Apakah hakikat faqih? Maka Rasulullah jawab, bulan depan jawapannya, wallahu alam. Ada soalan ke? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ghafarallahu lil mu'allim wal muta'allimi kulli dhanbin wa li walidayna wa li walidaykum. Nawwarallahu wujuhana wa wujuhakum bil ma'rifati wal iman. Bayyadallahu sudurana wa sudurakum bit tauhid wal iqan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.